Setiap pasangan mahukan mereka bersama ketika selepas berkahwin. Namun, acap kali kita kedengaran bahawa sebahagian daripada mereka ini, termasuk diri saya sendiri, berdepan dengan beberapa isu tentang kerjaya yang menyebabkan kami terpaksa berpisah secara jauh. Maksudnya kami pasangan jarak jauh. Jadi, di dalam video kali ini, saya nak kupas beberapa perspektif tentang kesan perhubungan ataupun perkahwinan jarak jauh daripada aspek kesihatan, keuangan dan juga psikologi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya lagi, Saifuddin Hamizan, di dalam channel YouTube saya, Saifuddin Hamizan. Baiklah, pada kali ini saya nak bawa satu topik yang mungkin macam klise, tetapi benda ni berkait rapat dengan ramai orang. Okey, benda ni dah bukan klise dah. Benda ni perlu dikupas dengan lebih lanjut supaya mereka-mereka yang diuji dengan perkahwinan jarak jauh seperti saya ini dapat mencongkil hikmah dan menguatkan hubungan mereka seperti yang kita mahukan. Okey, sebelum cerita panjang lebar mengenai perspektif kesihatan, keuangan dan psikologi, saya tertarik dengan sebuah idea yang dikemukakan oleh Esther Perel, seorang ahli psikoterapis Jerman, Belgium. Beliau sudah berumur 60 tahun dan beliau terlibat dalam lapangan kajian psikoterapis, dan beliau sendiri adalah pengamal psikoterapis. Dia ada lesen dalam bidang terapis keluarga dan rumah tangga. Jadi sepanjang beberapa dekad dia dalam bidang itu, dia telah mengumpulkan sampel-sampel daripada klien-klien di serata dunia, dan dia mendapati bahawa di dalam perhubungan jarak jauh ini, yang istimewanya adalah ada paradoks di antara desire dan love. Okey, apa maksud desire dan love? Okey, di dalam hubungan kita keintiman ni, kata Esther Perel, dia ada paradoks tau. Paradoks ni maksudnya ada kontradiksi. Kadang-kadang kita rasa kita perlu berjauhan, dan kadang-kala kita rasa kita perlu dekat. Berjauhan itu untuk melahirkan desire, iaitu keinginan yang kuat. Desire ni maksudnya kita berangan-angan pasal dia, nak dapatkan dia, kita rasa nak dia jauh. Tetapi love adalah soal belonging, self of belonging, rasa dimiliki, sentiasa di sisi, berada di samping kita, dekat lah maksudnya. Jadi berdasarkan kajian dia sendiri di syarahan beliau dekat TED Talk, dia mendapati bahawa manusia perlu ada dua sisi ini untuk mengekalkan long term relationship. Okay, long term maksudnya hubungan yang berpanjangan, supaya tak ada bosan, boring. Dan salah satu penyebab kepada masalah perhubungan pada zaman sekarang adalah kebosanan, boring. Daripada boring itulah wujudnya kreativiti lain seperti curangan. Okey, kita tak nak benda tu berlaku. Jadi kadang-kala kita perlu ada desire dan love. Sebab tu saya kata, orang yang berkahwin secara PJJ ni dia special. Dia dapat menikmati idea ini, dan dia dapat susun jadual hidup dia dengan kemas. Kemudian dia rasa bercinta setiap kali dia jumpa. Okey, dia akan rasa bercinta setiap kali dia nak jumpa. Macam nak dating macam tu lah, padahal dah halal lama dah kan. Itulah yang specialnya untuk orang yang berkahwin secara jarak jauh. Tapi macam mana pula dengan orang yang kahwin biasa? Macam mana dia nak amalkan idea ni? Senang je. Orang sekarang semua dah bekerja, betul? Perempuan dah bekerja, isteri bekerja, suami bekerja. Jadi dekat situ ada separate time untuk mereka ada desire dan ada cinta, love. Okay, jadi kat situlah keistimewaan untuk orang yang ada fasa PJJ. Dan orang yang biasa juga alaminya. Cuma yang PJJ lagi terasa lah benda tu. Okey, dari segi aspek kesihatan pula kita dapat lihat bahawa semenjak
pandemik COVID-19 menyerang serata dunia, kita dapat saksikan bahawa tahap isolation, epidemic isolation, maksudnya loneliness, berada di tahap yang agak tinggi daripada sebelum ini. Walaupun sebelum ini saintis dan ahli psikologis sudah mula bercakap mengenai the epidemic of loneliness, bahawa kesunyian itu semakin merebak. Dan kesunyian itu bukan sekadar perasaan. Kesunyian itu lebih daripada sekadar perasaan, dan dia boleh melebarkan sayapnya kepada risiko penyakit mental dan fizikal juga. Menurut kajian yang saya sempat baca daripada laman web Psychology Today, ada satu kajian yang terbit, banyak sebenarnya kajian, mengatakan di antara kesan kesihatan terhadap pasangan PJJ adalah seperti adanya risiko demensia. Demensia seperti penyakit lupa, mudah lupa, dan brain fog lah, macam kita pinga-pinga apa berlaku ni, sebab dia lack of focus. Orang yang isolation ni, jauh, okay, dia mudah lupa. Ini saya bercakap tentang pasangan jarak jauh yang duduk seorang, bukan duduk dengan family dia ke apa ke. Itu lain lah. Yang ni saya fokus pada yang duduk seorang, dua-dua duduk seorang, jauh. Okey, jadi mereka ni ada demensia, boleh berisiko untuk dapat demensia. Kemudian peningkatan blood pressure, tekanan darah tinggi yang meningkat kerana kebimbangan, kerisauan dan sebagainya. Kemudian boleh dapat juga berat yang berlebihan kerana tak jaga makan, sebab kita banyak fokus kepada nak ingat si dia. Kita rasa sorang-sorang, tak ada siapa nampak kita. Bila kita duduk dengan family ataupun dengan pasangan, biasanya kita akan ditegur. Contohnya, bang, abang ni nampak macam dah berisi sikit. Kat situ kita ada self-awareness, orang tegur kita. Tetapi apabila kita duduk seorang, kita tak ditegur, sebab tak ada siapa menilai kita waktu tu. Dan selebihnya adalah masalah kesihatan, seperti bila kita ada sakit, kita tak dapat nak pergi appointment dengan pasangan kita. Dan di situlah lahirnya rasa kekesalan yang amat. Kita rasa FOMO, fear of missing out, iaitu kita rasa macam kita tak berguna, tak dapat teman je. Macam saya, isteri saya ada sakit, iaitu sakit berkaitan dengan macam ketumbuhan, tapi bukan confirm lagi. Dan saya rasa kesal kerana saya tak dapat nak pergi tengok. Saya pernah pergi sekali saja, tapi di tarikh yang lain tu clash dengan saya punya waktu kerja, komitmen saya dengan sekolah, semua tu susah untuk saya handle. Dan saya hanya berinteraksi, mengambil makluman daripada jauh lah, menerusi WhatsApp dan call setiap hari. Jadi di situ cabarannya. Saya pun ada penyakit, iaitu jangkitan telinga, Meniere disease, yang menyebabkan kadang-kadang saya terkena vertigo. Saya kadang-kadang ada anxious kerana penyakit saya itu, dan rasa macam hampir panik, serangan panik, tapi saya tak tahu saya ni ada masalah anxiety ke. Bila saya sorang-sorang, saya anxious lebih daripada sebelumnya. Saya rasa macam nak mati. Saya rasa macam kenapa berdebar-debar, kenapa tangan saya ni macam lenguh. Saya fikir berlebihan. Sebab tu tak bagus kita duduk isolate terlalu lama. Tapi nak buat macam mana, kita ada kekangan dari segi itu. Dan saya cubalah untuk kadang-kadang seminggu sekali saya balik rumah ibu saya, jumpa adik-beradik. Itulah alternatif saya selain jumpa kawan. Kawan pun tak semua free kan. Jadi itulah dari segi kesihatan. Okey, dari segi keuangan pula. Okey, keuangan ni agak susah.
Sebab setiap orang punya pendapatan berbeza-beza dan gaya kerja dia pun berbeza-beza. Timing lain, gaji pun lain. Jadi itu yang susah kita nak tentukan semua orang sama. Tak juga. Okey? Jadi macam saya, dari segi kewangan, gaji saya taklah besar. Okey, biasa je. Jadi perancangan tu perlu lebih teliti supaya tak ada kebocoran-kebocoran yang berlaku ketika berjumpa. Even kita jumpa 1 hari, 2 hari pun sebenarnya itu makan kos yang besar. Macam saya sendiri, alhamdulillah saya pakai kereta biasa, kereta Azia biasa sahaja. So minyak tak banyak, itu pun satu kali pergi dengan balik dah 200 lebih. Belum campur jalan-jalan area kawasan rumah mak mentua saya. Takkanlah jumpa duduk kat rumah je, malulah kan. So kenalah keluar-keluar sikit. Kena keluar modal sikit, beli makanan ke, sarapan ke, buah-buahan ke. Jadi itu semua perlukan kos dan perlu teliti untuk mengira belanja-belanja itu. Itu dia punya cabaran dia. Kalau kita duduk seorang, kita tak kerap travel. Tapi kalau kita PJJ, kita akan kerap sebab kita memikirkan kita ada isteri, kita ada keluarga yang lain untuk kita jenguk. Jadi itu yang agak sukar dari segi keuangan. Jadi itulah cabarannya. Kemudian banyak jugalah bocor. Kalau tengok macam dalam cerita Up kan, Carl and Ellie, dia selalu pecahkan tabung untuk baiki kereta lah, tayar pecah lah, kekurangan duit lah. Macam itulah realiti yang berlaku. Betul lah cerita Up tu, kena tengok Disney. Kemudian dari segi psikologi pula, ada 4 cabaran besar yang berlaku ketika mana kita PJJ. Yang pertama adalah FOMO, Fear of Missing Out, yang macam saya cakap sebelum ni. Rasa bimbang, rasa takut, rasa useless, rasa meaningless bila kita tak dapat teman pasangan kita bila dia ada masalah tertentu, ataupun dia ada big day yang kita perlu celebrate. Kita rasa kesal lah kat situ. Yang kedua pula, jealousy, rasa cemburu bila ada orang baru dalam environment dia. Kita rasa macam cepatnya, dia siapa, tak sempat kenal pun. Sebab kalau kita duduk macam biasa, kadang-kadang kita boleh berbual depan TV, siapa orang ni, bekerja baru masuk tempat kerja dia. Tapi kalau jarak jauh, tiba-tiba dia ada orang baru yang kawan tempat kerja dia datang, macam tiba-tiba kena join community rakan sekerja untuk event tertentu. Kat situ ada timbul perasaan cemburu lah. Tapi bagi saya dengan pasangan saya, isteri saya tak ada isu tu sangat. Sebab kami betul-betul vulnerable lah. Memang tak pernah sembunyi walaupun seinci berita. Kita orang jenis yang sangat prioritize each other dan sangat berhibur dengan little moment. Kita orang sangat menerapkan big little moment. Benda-benda kecil pun kita orang beritahu. So tak ada isu kat situ. Tapi banyak isu ni berlaku dekat orang lain juga. Dan yang ketiga, kita akan digosip oleh orang lain dan dipandang serong, serta orang akan menokok tambah idea dia. Contohnya saya bagi contoh, tiba-tiba rakan sekerja sampuk. Dia kata, kau tak mohon ke pindah? Banyak kali ditanya, kenapa kau lama sangat jauh? Tapi orang tak tahu isu dalaman keluarga kita. Dia tak tahu isu keuangan, proceeding, pindah. Dia tak tahu isu yang sulit-sulit lah. Jadi dia hanya menilai berdasarkan luaran. Dia nampak luaran kita macam tak kisah, sebenarnya dalam hati sedang musnah. Nampak kat luar macam happy, tapi dia tak nampak secara dalaman. So itulah cabaran yang ketiga. Kita akan sentiasa di-idealize tu, terlalu dipandang serong dan di-judgmentalkan oleh orang sekeliling yang tak faham kita. Dan yang keempat, yang terakhir, lack of focus. Kita selalu ada isu tak fokus dekat tempat kerja, projek yang kita sedang buat, sebab kita selalu rindukan si dia. Kita tak dapat moment
sense of belonging dengan dia. Jumpa pun sekali-sekala. So benda tu akan membuatkan tahap kepuasan psikologi tu tidak berjaya mencapai climax ni lah. So tak rasa puas. Sekadar video call, tak rasa puas langsung. Okay, rasa okey sikit je lah, tapi tak puas langsung. Sebab manusia ni dia makhluk yang bersosial. Dalam fungsi otak kita ni, kita sama macam haiwan mamalia. Kita perlu sama-sama survive. Kita tak boleh isolated daripada jauh. So itu fitrah kita. Sebab itulah kita ada isu lack of focus. Okay, dan yang terakhir, ada 5 advice daripada seorang tokoh selebriti pempengaruh sosial media dalam bidang motivasi, iaitu Jay Shetty. Dia ada berkongsi tentang 5 advice, 5 pesanan kepada mereka yang ada isu jarak jauh. Yang pertama, dia kata kalau relationship itu bermakna, maksudnya jarak jauh tu tidak menjadi big deal sangat. Maksudnya kat sini bukanlah jarak jauh tu tak ada masalah langsung, tapi kalau kita memaknai hubungan kita yang lebih indah itu, kita akan dapat kendurkan sedikit kerisauan, kebimbangan tentang jarak jauh kita dengan pasangan. Jadi kena share matlamat bersama. Okay, kalau John Gottman, dia kata salah satu prinsip perkahwinan yang berkualiti adalah kita berkongsi makna, berkongsi love map yang sama, impian, macam mana rumah tangga yang macam mana kita impikan. Jadi kat situlah ada makna dan kita akan tumpukan pada hal itu semata. Dan yang kedua pula, share the little moment joy. Macam saya beritahu sebelum ni, kongsikan setiap detik peristiwa-peristiwa kecil dan nikmati cerita tu. Contoh, pasangan kita beritahu tadi ada peristiwa di mana dia clumsy sangat, air dia terjatuh, lepas tu dia ketawa benda tu macam kelakar lah. Kita kena sahut lah, kita kena ada connection dengan dia, sahut cerita tu, kita ketawa sekali, kita enjoy dan kita share juga pengalaman kita tadi apa. Dan yang ketiga, iaitu kita sentiasa meletakkan dia dalam jadual utama seharian kita, rutin kita. Prioritize each other. Utamakan satu sama lain. Jangan utamakan game, bola, hobi kami mahal. Itu semua tak ada kaitan. Letak nombor lain, bukan tak boleh ada langsung, tapi utamakan dia, supaya kita akan melahirkan bit of connection yang lebih jitu, yang lebih strong. Okay, jadi dia akan ada timbul rasa percaya yang tinggi. Yang keempat menarik juga, it's okay to be allow dia ada masa dia sendiri. It's okay juga untuk kita ada kita punya masa kita dengan kawan sendiri, tetapi beritahu dia dengan secara jujur. Jangan ada tipu-tipu, jangan ada sembunyi-sembunyi. Dekat situlah kita akan lebih rasa percaya dan kita okey je, tak ada big deal sangat tentang jarak jauh ni. Kemudian yang terakhir adalah kita kena vulnerable each other, cakap secara jujur, terbuka, empathy dan betul-betul mendengar. Walaupun perkara tu berat untuk dikongsikan dan diceritakan serta dibincangkan, buka hati masing-masing, jujur. Kerana inilah penentu kepada bertahannya ataupun tidak hubungan jarak jauh itu. Dan itulah 5 pesanan daripada Jay Shetty yang saya rasa terpakai untuk semua orang yang menghadapi masalah yang sama seperti yang saya dan orang lain hadapi. Jadi jika ada pandangan, boleh kongsikan. Dan jika anda suka dengan video ini, sila sharekan dan like sekarang. Jumpa di masa yang akan datang. Assalamualaikum.